بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pertama-tamanya seperti biasa kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah beri pada kita pada tengah hari ini dan pada hari ini, dan dengan nikmat ini tuan-tuan kita kena berazam jadi manusia yang berjaya ya. Siapa orang yang berjaya itu? Orang yang berjaya adalah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun ya. Sungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ni? Alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Mereka yang pada solat mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menjauhi perkara-perkara yang lara. Apa tu perkara-perkara yang lara tuan-tuan ya? Perkara yang lara ni, lawan lara ni adalah amal soleh ya. Lawan lara adalah amal soleh. Apa tu amal soleh? Setiap aktiviti kehidupan kita yang kita buat mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, yang termasuk dalam secara umumnya 3 kategori. Pertama sekali adalah ikhlas, yang keduanya mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu amal soleh ya. Jadi kita mohon pada Allah SWT supaya kita dapat memanfaatkan waktu yang singkat pada tengah hari ini, supaya dia jadi amal soleh bagi kita. Dan amal soleh ni adalah rezeki yang paling bernilai sekali tuan-tuan Sebab amal soleh ini adalah jaminan kehidupan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa tu takwa? Takwa tu maknanya amal soleh. Jadi bila kita beramal soleh, Allah akan bagi kita jalan untuk mengendalikan semua masalah kehidupan kita, dan bagi rezeki kita daripada jalan yang kita tidak sangka rezeki itu datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan bagi kecukupan dalam kehidupannya. Macam mana nak bertawakal? Syarat tawakal itu adalah amal soleh. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Allah kata, wahai manusia, kamu mengabdikan diri kepada Allah atau kepada Dia. Allah kata, you can trust me. Maknanya Allah akan jamin kehidupan kita. Jadi tuan-tuan jadi nak hidup dengan baik ni tak susah tuan-tuan Cara nak hidup dengan baik senang aja. Tuan-tuan lakukan amal soleh. Macam mana nak lakukan amal soleh? Kena ikut peraturan dia. Macam mana nak ikut peraturan dia? Belajar Quran. Belajar Quran, faham dia, hafal dia, amalkan dengan ikhlas sampai kepada orang lain. Very simple. Life is very simple, tapi manusia make life very complicated. Why? Sebab dia tidak ikut dia punya SOP dia. Itu tuan-tuan Jadi tuan-tuan jadi itu yang kita nak ambil perhatian. Itu sebab kenapa kita kena improve ourselves every day. Macam mana nak improve ourselves? Kita kena belajar dia punya SOP. Jalan untuk kita dapat kehidupan yang baik. Kita semua nak kehidupan yang baik tuan. Tapi kalau kita tidak ikut dia punya SOP dia, kita tak akan jumpa jalan tersebut. Okey? Itu sebab kita nak sambung terus pada kita punya perbincangan kita ni pada muka surat 30 tuan Saya dah cerita pada bab yang lalu, pada bab muka surat 30 tak habis lagi, dan bab itu adalah bab mengenai tajuk itu di mana silap kita. Silap apa tuan-tuan? Kita nak jadi you are the best, kita nak jadi orang yang terbaik, tapi kita tak pakai modul yang betul. Okey, saya dah beritahu nak jadi orang terbaik ni kita kena ada 2 skill. Skill tu yang Allah sebut pada surah Al-Qasas. Yang pertama Allah sebut pada surah Al-Qasas. Tuan-tuan tengok balik pada surah Al-Qasas tu. Surah yang ke-28. Ayat yang ke ayat yang ke-26 ini yang Allah sebut untuk jadi manusia yang terbaik kita kena ada skill. Pertama sekali Allah sebut pada ayat 26 tu Allah sebut qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin.
Allah kata, berkata salah seorang daripada anak Nabi Syuaib itu, wahai ayahku, ambillah ia bekerja, kerana sesungguhnya sebaik-baik orang yang hendak kamu ambil bekerja, ia mesti mempunyai dua kemahiran. Pertama disebut sebagai al-qawi. Al-qawi maknanya kita punya kemahiran fizikal atau teknikal. Kalau dalam bahasa kita sebut management skill. Management ni apa tuan-tuan? Management ni adalah skill di mana kita nak menguruskan aktiviti based on priority. Itu dipanggil management skill. Okey, dalam kehidupan, the whole of our life are activities, tuan-tuan. Semua kehidupan kita ni adalah aktiviti. Dan kita tak mampu nak laksanakan semua aktiviti sekaligus. So the best approach adalah based on priority. Okey. Tapi masalah hari ni, tuan-tuan, setiap hari, tuan-tuan, kita nak melaksanakan kerja, dia punya priority dia berbeza setiap hari. Sebab every day adalah new experience, every day. Itu sebab kenapa, tuan-tuan, untuk jadi pengurus yang terbaik, bila kita face a lot of apa tu dia panggil circumstances atau events, tiap-tiap hari kita hadapi circumstances ni, kita nak buat decision, nak buat decision making tu. Nak buat decision making ni yang sebenarnya, tuan-tuan, kita perlu pada guidance. Tapi selalunya kita merujuk kepada past experience, other people experience maupun current information. Itu tak cukup, tuan-tuan, untuk buat decision sebenarnya. The best decision making approach adalah, saya cakap dulu, adalah based on future information. Tapi siapa tahu future information? Tak ada siapa tahu kecuali Allah. Itu sebab kenapa, kalau kita ada kemahiran teknikal macam mana baik sekalipun, tuan-tuan, tiap-tiap hari kita perlu kepada orang kata to make decision, dan kita perlu kepada guidance. Itu sebab kenapa untuk buat decision yang terbaik, kita kena ada leadership skill. Itu yang disebut sebagai skill yang kedua yang kita kena ada, adalah dipanggil al-amin. Al-amin ni maknanya kita sebut sebagai integrity skill, attitude skill. Apa tu disebut sebagai attitude skill? The feeling of God in you. Maknanya kalau kita ada attitude skill, tuan-tuan, dia adalah leadership skill. Nak dapat leadership skill, tuan, apa modul dia? Tak ada modul kecuali Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan. Allah kata this is the only book. Hanya satu-satu buku yang tidak ada keraguannya, sebab dia mengandungi apa? Hudan, panduan. Apa tu? Leadership punya apa? Modul yang nak bagi kita develop kita punya leadership skill. Tapi hari ini, tuan-tuan, orang ambil Quran sebagai kitab bacaan sahaja. Sedangkan dia adalah buku yang paling penting nak develop kita punya leadership skill. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab leadership skill contribute 100% of our success. To make sure that tiap-tiap hari kita make right decision making. Kalau kita tak ada leadership skill, kita akan, walaupun kita very efficient in doing our work, tetapi nanti, tuan-tuan, we will be very efficient in doing the wrong things. Itu kita dah bahas. Itu sebab itu silap kita hari ini. Silap kita hari ini, kenapa kita tidak dapat bawa masyarakat Islam hari ini jadi pemimpin dalam kehidupan sekarang ni? Sebab kita telah tinggalkan leadership skill ni terlalu lama. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kita tengoklah persekitaran kita. Kita tak boleh hidup dalam vacuum, tuan-tuan. Dalam berangan-angan. Orang kata masih lagi apa? Nak kata orang Islam ni hebat. Kita tak boleh cakap, tuan-tuan. Tengok apa yang berlaku di sekeliling kita hari ini. Baik dari segi ekonomi, baik dari segi apa juga bidang, tuan-tuan. Semuanya orang Islam jadi pak turut aja. Apa yang berlaku di Timur Tengah? Tengoklah apa berlaku, tuan-tuan. Orang Islam dalam orang kata erti kata sama ada nama ataupun whatsoever lah, mereka berperang sama sendiri. Nampak? Mana perginya? Apa yang berlaku yang sebenarnya? Sebab Allah kata kalau kita berselisih, kita kena buat apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, Allah kata apa? Farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kita berselisih dalam satu perkara, kita kena buat apa? Balik kepada Al-Quran. Tapi hari ini orang yang dipanggil Islam, dalam dia panggil apa? Inverted comma, nama Islam, tapi mereka bergaduh sesama sendiri. Kenapa? Sebab mereka tak nak balik pada Al-Quran. Itu sebabnya Allah dah beritahu dah, kalau kamu tak balik pada Al-Quran, kamu akan bergaduh sama-sama kamu. Dan orang yang bukan Islam, orang-orang yang dipanggil musuh Islam akan jadi penonton saja. Nampak tu? Itu tuan-tuan, itu yang kita nak ambil iktibar.
Kenapa? Iktibar dia, kita kena kembali balik bersungguh-sungguh balik kepada Al-Quran. Sebab kekuatan orang Islam dia bukan duduk pada senjata. Kekuatan orang Islam dia bukan duduk bilangan kepada bilangan orang, ramainya bilangan. Kekuatan orang Islam bukan duduk pada teknologi. Okey? Hari ini kadang-kadang sebahagian daripada analisa yang kita buat analisa yang salah. Kita kata kekuatan orang Islam duduk pada ekonomi. Kekuatan orang Islam duduk kepada apa? Kekuatan apa? Senjata dan sebagainya. Salah tuan. Kalau kita kaji sejarah melalui Al-Quran, sirah melalui Al-Quran, Allah tak sebut macam tu. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok pada muka surat 29 yang telah saya bahas bulan lepas, bagaimana Allah sebut tu pada ayat surah Al-Baqarah ayat 249. Allah kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Itu Allah sebut pada surah Al-Baqarah ayat 249. Allah kata berapa ramai daripada kaum yang bilangannya sedikit telah mengalahkan kaum yang bilangannya lebih ramai dengan izin Allah. Nampak? Ayat ni cukup kuat untuk menunjukkan bahawa kekuatan orang Islam bukan duduk pada senjata. Okey? Itu sebab kalau tuan-tuan tengok satu lagi Allah jelaskan benda ni tuan-tuan Ayat ni datang selepas cerita pada surah Al-Baqarah, cerita mengenai Talut tuan-tuan Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Baqarah satu lagi ayat untuk membina bagaimana nak membina kekuatan orang Islam tuan. Okey. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Baqarah ayat 200 sebelum 249 tu, ayat 249 tu tuan yang sebenarnya diikuti dua cerita sebelum tu. Okey. Yang cerita tu duduk pada surah Al-Baqarah juga pada 247. Pada ayat 247 Allah sebut apa? Wa qala lahum nabiyuhum. Berkata nabi mereka, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Berkata nabi mereka, sungguhnya Allah telah mengutus bagi kamu Talut itu sebagai raja kamu. Nampak tak? Okey, apa mereka kata? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Berkata kaumnya, mana mungkin Talut tu boleh jadi raja kami, sedangkan kami ini sepatutnya lebih berhak jadi raja. Sedangkan Talut tu tak ada diberi harta, tak ada apa pun. Okey? Patutnya kami lebih layak jadi raja. Apa kata nabi mereka? Okey? Qala innallaha astafahu alaikum. Nabi mereka kata kepada kaum dia, sungguhnya Allah telah melantik dia. Kamu tak boleh bangkang, Allah dah lantik dia. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak ada harta, tapi Allah lantik dia sebagai raja. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah telah menambahkan kepadanya bastatan. Apa bastatan tuan? Dalam bahasa Inggeris, bastatan pakai abundant. Abundant ni itu cuma apa? Melimpah ruah, macam tu. Banyak, okey? Maknanya Allah kurniakan dia cukup banyak dari segi apa? Daripada segi keilmuan dan dia punya fizikal dia. So ayat ni tuan-tuan serupa dengan ayat pada surah Al-Qasas tadi. Okey, kalau kita nak develop manusia yang strong, apa tu man tuan-tuan, nombor satu dia kena ada integrity skill. Al-ilmu kat situ adalah integrity skill. Okey, wal jism tu adalah technical skill. Kedua-dua tu penting. Tapi leadership skill yang disebut sebagai al-ilmu, integrity ni dia precede tuan-tuan Dia mendahului daripada technical skill. Tapi masalah dengan kita, silap kita hari ini adalah kita bagi penekanan yang cukup banyak kepada technical skill dan kita neglect. Okey, kita ambil sambil lewa sahaja integrity skill. Dan integrity skill apa saya cakap dulu tuan-tuan? Integrity skill adalah kejujuran. Jujur, ikhlas. Apa yang disebutkan ikhlas atau jujur ni? Yang mana, macam mana yang dikatakan integrity ataupun jujur ni? Kalau tuan-tuan cek balik dalam Institut Integriti Negara punya definisi, integrity maknanya adalah comply to the organization rule and regulation. Itu dia panggil integrity. So kalau kita nak comply pada rule of the organization, meaning that kita sepatutnya lebih lagi kena comply tu siapa punya rule? Allah sebenarnya rule. So yang sebenarnya integrity ni dalam bahasa lain disebut sebagai takwa. Takwa.
Itu sebab kenapa Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan semua urusan dia jadi mudah. Nampak? Itu tuan-tuan Itu yang disebut kat sini. Jadi Allah bagi dia kekuatan dari segi dia punya kemahiran tentang ilmu ketaatan kepada Allah, dan dia taat kepada Allah. Tapi yang ni tuan-tuan adalah the missing knowledge in most organisation, school and colleges. Kalau kita mengaji pun agama tuan-tuan, kita mengaji secara teori saja. Kadang-kadang kita baca saja, kita tak dapat apply. Okey, maknanya kalau kita tidak dapat belajar sungguh-sungguh Al-Quran ni, maknanya we can never develop integrity skill atau attitude skill. Tapi hari-hari kita cakap pasal masalah sikap manusia, betul tak Tapi kadang-kadang kita tidak define sikap tu dengan dia panggil apa? Dengan definasi yang betul. Practical punya definition. Okay? And Quranic punya definition. Itu yang sebenarnya silap kita. Okay? Yang jadi kita masyarakat Islam hari ini tuan-tuan dipijak di sana sini sebenarnya. Okay? Jadi kita ambil tuan-tuan dia punya iktibar dari segi sirah tuan-tuan Kalau tuan-tuan tengok pada muka surat 30 dalam buku saya tu, okay, beberapa insiden beberapa peristiwa yang berlaku, Allah nak menunjukkan bahawa kenapa integrity skill ni very important. Okey, jadi kalau kita tengok peristiwa yang pertama pada muka surat 30 tu, Allah kata dalam peperangan Badar kita belajar daripada sekolah dulu tuan-tuan tapi kita tak dapat nak ambil dia punya dia punya lesson dia dalam kita punya day to day punya pengurusan kita. Kita cuma ambil benda tu sebagai cerita sahaja. Okey, dalam peperangan Badar dengan bilangan yang sedikit dan persediaan persenjataan yang amat kurang tuan berbekalkan senjata iman kepada Allah, Allah membantu mereka dengan tentera malaikat. Okey, sebelum saya nak huraikan cerita peperangan Badar pada surah Ali Imran, kita nak tengok sikit macam mana puncanya berlaku peperangan Badar. Kalau tuan-tuan nak tengok punca berlaku peperangan Badar tuan-tuan, dia cerita tu duduk pada surah Al-Anfal. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Anfal surah yang ke-8. Surah yang ke-8 pada ayat yang ke-7 surah yang ke-8 muka surat 177. Okey. Yang Allah sebut kat situ wa'iz dia dalam Quran tuan-tuan. Kalau Allah sebut wa'iz kalau kita terjemah dan ketika ataupun apabila. Tapi maksud dia kalau Allah sebut tu wa'iz, maknanya Allah suruh kita reflect balik peristiwa yang berlaku dulu untuk ambil sebagai lesson. Itu sebab kalau kita terjemah, kalau kita mengaji dia panggil apa bahasa Arab Al-Quran dia kata terjemah apa? Dan ingatlah tak kala, dan ingatlah ketika. So maknanya Allah suruh ambil pelajaran daripada peristiwa tersebut. Jadi apa Allah sebut kat situ? Dan ingatlah wa idz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Allah kata dan ingatlah ketika Allah telah menjanjikan kepada kamu, okey, ihdat ta'ifatain. Apa makna ihdat ta'ifatain? Salah satu daripada dua kumpulan. Takunu lakum, yang akan kamu hadapi. Allah sebut kat situ. Maknanya dalam bahasa kita ni Allah kata Allah telah beri kepada kamu ada dua kumpulan dan kamu kena hadapi salah satu daripada dua kumpulan tu. Dan apa Allah sebut situ? Watawaddu anna ghaira zatish syauqati takmulakum. Dan kamu yang sebenarnya berkehendak, berkeinginan bahawa kumpulan yang kamu nak hadapi itu adalah kumpulan yang tidak bersenjata. Nampak tu? Dia peristiwa ni kalau kita tengok asbabun nuzul ayat tu macam mana berlakunya peristiwa peperangan Badar. Puncanya mula-mula Rasulullah SAW bersama para sahabat nak menahan kafilah Abu Sufyan yang balik daripada Syam, yang bawa barang dagangan. Itu dia punya asal peristiwa ni. Jadi Rasulullah keluar daripada Madinah, nak tahan kafilah tersebut. Sebab apa? Rasulullah nak ambil balik hak-hak mereka yang telah dirampas waktu di Mekah dulu. Jadi nak ambil balik. Jadi bila Abu Sufyan tahu bahawa ada daripada puak kaum muslimin ni nak tahan mereka, dia hantar utusan ke Mekah untuk minta bantuan. Jadi orang di Mekah tuan-tuan hantar 1,000 tentera. Kafir Quraisy di Mekah ni hantar 1,000 tentera yang lengkap senjata untuk bantu. Jadi bila kumpulan yang kedua itu datang, jadi Allah arahkan, beritahu kepada Rasulullah SAW melalui ayat ni, sekarang ni kamu tak payah tahan kafilah tu,
kamu pergi hadapi tentera tu. So kalau kita macam mana? Patutnya kita ni nak buat satu benda kan. Kita nak buat satu benda, selalunya kita buat planning, betul tak? Kita buat planning. Kita buat planning lah gitu. Lepas tu tiba-tiba tukar planning. Kita kata kita ada plan A, plan B, tapi ni tak ada tuan. Orang Islam yang apa? Dia punya apa? Dia punya apa? Plan dia cuma nak tahan kafilah tu. Jadi mereka tak ada persediaan dari segi persenjataan yang cukup, cuma kerja mereka nak tahan kafilah. Tiba-tiba Allah redirect. Sekarang ni kamu tak payah tahan kafilah tu, kamu pergi hadapi tentera tu. Macam? Apa cakap? Kacau ni. Mesti tak boleh ni. Betul tak Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita cakap macam tu? Sebab kita kadang-kadang manusia ni hanya bergantung kepada kita punya kekuatan sahaja. Tapi kenapa orang Islam patuh kepada arahan tu? Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka tahu itu adalah arahan Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, dan mereka trust Allah. Nampak? Mereka trust Allah. Walaupun mereka dari segi fizikal tidak bersedia, tapi sebab itu arahan Allah, mereka pergi. Dan itu Allah rakamkan pada surah Ali Imran dalam buku tu. Yang saya catatkan dalam buku tu, pada surah Ali Imran ayat 123 dan 124. Itu sebab tuan-tuan, kita kalau nak mengaji sirah, paling baik sekali melalui ayat-ayat Quran. Itu sebab kalau kita nak tulis buku dari segi sirah pun apa juga kita nak tulis tuan-tuan, the best approach adalah menggunakan ayat Quran. Kenapa? Sebab ayat Quran mengandungi hidayat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mengaji dia, tuan-tuan akan dapat right understanding. Okey, itu dipanggil hidayat. Okey, dan tuan-tuan bukan saja dapat right understanding, from that understanding nanti insya-Allah Allah akan bagi strength untuk tuan-tuan mengamalkan apa yang tuan-tuan faham. Itu sebab tak kira tuan-tuan nak mengaji sirah ke, nak mengaji fiqh ke, nak mengaji apa? Dia panggil apa? Baik tasawuf dan sebagainya, buku yang paling utama yang tuan-tuan kena guna sebagai rujukan adalah Al-Quran. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok, walaupun saya baca daripada buku yang saya tulis, tapi Quran jadi reference utama. Itu sebab even approach dalam pendekatan menulis ni tuan-tuan adalah gunakan Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan kalau nak jadi the best writer tuan-tuan, tuan-tuan kena tulis gunakan Al-Quran. Sebab tuan-tuan tak mampu bagi pemahaman kepada manusia, tuan-tuan. Yang boleh bagi pemahaman hanya Allah. Jadi kita tulis tu gunakan perkataan Allah, dan dia pasti akan bagi hidayat kepada manusia dengan izin Allah. Okey, kalau orang tu tak dapat hidayat, bukan salah kita. Itu adalah urusan Allah. Nampak tak? Itu the best approach dalam apa? Dalam dakwah, tuan-tuan. Itu sebab apa? Saya lupa, tuan-tuan. Tu. Pinjam sekejap boleh je? Sekejap. Pinjam sekejap. Kaji ambil balik Kan terlupa kan. Tuan-tuan ini buku saya yang terbaru, tuan-tuan. Sekarang ni buku You Are The Best baru sampai muka surat 30, tuan-tuan. Sekarang ni kita dah masuk buku yang baru. Okey. Jadi ini buku ini saya tulis berdasarkan, saya tulis tajuk buku ni Perjalanan Saya Bersama Dengan Al-Quran. Jadi banyak yang saya cerita pada tuan-tuan ni, yang saya elaborate daripada You Are The Best ni, saya ada tulis dalam buku ni. Okey. Ini bukan nak kempen, tuan-tuan tapi memang nak kempen. Okay. Ada sikit saya bawa tuan-tuan kat belakang tu, kalau tuan-tuan minat tuan-tuan boleh dapat lagi. Ada diskaun lagi ni, tuan. Apa diskaun ni? Tak ingat apa diskaun tu saya bagi? Sign percuma. Tu diskaun dia, okey. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan minat, jadi saya cerita ni, saya ada cerita kat sini. Keberkesanan dakwah melalui keberkesanan dakwah melalui pemahaman Al-Quran. Macam mana yang dikatakan dakwah yang berkesan? Saya ada cerita dalam. Even attitude knowledge tadi pun saya ada cerita dalam. Okey? Okey. Jadi itu tuan-tuan Jadi balik pada apa yang saya nak sebut tadi. Okey. Allah rakamkan peristiwa itu pada surah Ali Imran ayat 123. Allah kata walaqad nasrakumullahu bi badri wa antum adillah. Tengok Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Ketika itu kamu wahai manusia adalah makhluk yang dalam keadaan yang lemah. Nampak? Itu sebab hari ini tuan-tuan
Kalau kita hari ni lemah dari segi fizikal, kita tak perlu worry tuan-tuan. Even kalau kita lemah dari segi teknikal pun kita tak perlu worry. Sebab kita punya strength bukan duduk pada fizikal punya apa. Tapi bukanlah saya kata kita tak perlu langsung apa physical punya preparation. It doesn't mean that. Okay, kita try our best untuk buat persediaan dari segi fizikal sedaya upaya kita. Tapi yang lebih penting adalah kita punya persediaan kita dengan Allah. Itu sebab disebut kat sini Allah telah tolong kamu dalam peperangan Badar. Ketika itu kamu adalah apa tu dipanggil kumpulan yang lemah. Apa Allah suruh buat? Fattaqullah. Apa makna fattaqullah? Wahai manusia, taat aja pada aku. Ikut aja perintah aku. Inilah tuan-tuan yang kenapa orang Islam pergi juga hadapi tentera yang 1000 orang lengkap bersenjata tu. Sebab mereka tahu bahawa kekuatan mereka bukan duduk pada senjata. Ini Rasulullah dah didik mereka tuan-tuan. Nampak tak? Walaupun dari segi persenjataan mereka tak bersedia. Tapi kenapa? Sebab Allah kata kamu punya strength adalah duduk kepada takwa tu. Apa tu takwa? Ketaatan kamu pada aku. Sekarang ni kalau aku cakap pergi saja. Kamu tak ada senjata pun pergi saja. Okey? Sebab itu arahan aku, Tuhan kata. Okey? Jadi Allah kata, wahai manusia, taatlah kamu kepada Allah, fattaqullah, taatlah kamu kepada Allah supaya apa? Kamu bersyukur kepadanya. Lepas tu Allah cakap apa? Kalau kamu ikut sahaja cakap aku, Allah kata apa? Idh taqulu lil mu'minin ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Ketika kamu Muhammad berkata kepada orang yang beriman, tidak cukupkah Allah menolong kamu dengan 3000 para malaikat yang berperang, yang turun secara terus-menerus membantu kamu. Nampak? Tuan-tuan, apa pelajaran kita nak ambil? Itu sebab ini dia panggil apa tuan-tuan? Nanti saya term dia dalam bahasa kita nanti kita akan elaborate kemudian. Okey. So apa yang kita boleh ambil pelajaran dari sini? Dalam kehidupan kita yang paling penting adalah apa? Ketaatan. Kalau kita nak jadi manusia yang kuat, okey, yang paling penting adalah ketaatan. So kalau kita kata yang paling penting ketaatan, yang paling penting apa? Nak taat macam mana? Kena ikut peraturan. Okey. So peraturan Allah duduk di mana? Dalam Al-Quran dan Sunnah. So apa perlu kita buat untuk bina kita punya kekuatan? Bersungguh-sungguh pastikan kita, keluarga kita dan masyarakat kita bersungguh-sungguh memahirkan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang ditakuti oleh orang Barat, tuan-tuan. Sebab mereka dah buat kajian begitu lama, tuan-tuan. Mula daripada peperangan Badar sampai kepada peperangan Salib, tuan-tuan. Tak ada satu pun peperangan yang dimenangi oleh orang yang bukan Islam, tak ada. Even dalam peperangan Uhud pun orang Islam tidak kalah, tuan-tuan. Tidak kalah. Sebab definisi menang dan kalah dalam Islam, menang dan kalah dalam Islam bukan mengikut definisi kita. Okey, apa makna, apa definisi menang dalam definisi kita? Kita boleh tewaskan musuh, betul tak? Tapi dalam Islam definisi menang apa? Kalau tuan-tuan nak tahu apa definisi menang, tuan-tuan tengok pada surah At-Taubah. Itu semua Allah cerita dalam Quran, tuan-tuan. Itu sebab kenapa prinsip Al-Quran adalah prinsip yang paling teguh sekali. Yang kalau kita pegang, tuan-tuan, kita tak akan stres. Okey, dalam kita menjalani kehidupan. Tengok pada surah Taubah. Saya nak definisi menang tadi. Okey, tuan-tuan, tengok pada ayat 51, tuan-tuan. Muka surat 195. Surah At-Taubah, surah nombor 9, ayat 51. Ini Allah define apa itu menang, atau kalah. Okey? Tengok Jadi Allah kata, "Qul la yusibana illa," bukan ayat nombor 152. Ayat 52. "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Ya.
Dia dalam peperangan tuan-tuan, banyak peperangan. Rasulullah SAW di Madinah tuan-tuan. Masa Rasulullah SAW di Madinah, antara masalah yang Rasulullah SAW bukan hadapi adalah orang Yahudi dan orang munafik. Okey? Ini dua. Di Mekah Rasulullah SAW terpaksa menghadapi orang-orang musyrik Mekah. Tapi di Madinah situasi dia berbeza. Rasulullah terpaksa berhadapan dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Okey, bila kadang-kadang Rasulullah nak pergi berperang, ni ada dia panggil apa? Puak-puak yang munafik ni dia akan api-apikan orang Islam. Dia kata apa? Ini kamu nak pergi berperang ni, bilangan kamu sikit, kamu tak bersedia, mesti kamu kalah. Allah tahu benda tu. Allah beritahu kepada Rasulullah, perbetulkan balik pemikiran orang Islam supaya jadi kuat. Okey? Macam mana? Melalui ayat Quran. Jadi apabila Allah turunkan ayat Quran, beritahu kepada Rasulullah SAW, beritahu kepada orang Islam apa erti menang. Menang tu Allah kata kat situ, qul hal tarabbasu, katakanlah Muhammad kepada mereka, beritahu orang munafik itu, tidaklah yang nak menunggu kami dalam peperangan itu kecuali salah satu daripada dua kemenangan, ataupun salah satu daripada dua kebaikan. Apa dua kebaikan? Kalau kami berperang, kami menang, kami akan dapat harta rampasan perang dan apa? Dan pahala yang Allah janjikan tiap-tiap abuk daripada peperangan itu yang kena kulit kami, kami tidak akan dibakar oleh api neraka. Itu janji Allah kepada orang yang berperang. Tapi kalau kami kalah pun, kami akan dapat apa? Kalau kami syahid pun kami dapat apa? Syurga. So maknanya tuan-tuan, orang Islam ni kalau pergi berperang, dia takkan ada definisi kalah. Apa pelajaran yang paling penting tuan-tuan dapat sini? Okey? Hari ni kita tak berperang tu tak Tapi kita buat apa? Hari ni kita berperang dengan siapa? Dengan syaitan. Musuh kita lagi teruk. Musuh kita adalah syaitan yang tak nampak. Okey, apa yang kita nak ambil? Saya ambil contoh dalam kita punya realiti kehidupan kita. Hari ni kita berniaga tuan-tuan. Apa fokus kita? Kita nak untung tuan? Untung, definisi untung apa? Definisi untung apa? Sales minus cost. Okey? Sales minus cost. Jadi you nak berniaga, you nak untung. Okey, you nak dapat sales. Sales tu within your control or not? Berapa banyak you boleh jual within your control or not? Is beyond your control. Betul? Cost within your control or not? Cost bawah you punya kawalan ke tidak? Bawah you punya kawalan? Tak ada tuan-tuan. Harga barang you boleh kontrol? Tak ada tuan-tuan. Harga barang you tak boleh kontrol. You tak boleh paksa harga barang tu jadi murah. So dua-dua you tak boleh kontrol. So maknanya untung pun you tak boleh kontrol. So apa berlaku kat you? Tiap-tiap hari you bekerja, you menjaga, you stres. So tak? Kenapa? Sebab you worry. Worry tak boleh jual barang apa? Banyak. Worry cost nanti naik tinggi. Nampak? Okey? Sebab you define untung adalah apa? Sales minus cost. Okey, Quran define untung apa? Quran define untung amal soleh. Amal soleh. Nampak tak? Okey, kalau you nak berniaga, okey, you boleh amal soleh tak? Boleh ke tak boleh? Within your control or not? Yes. You boleh decide saya nak amal soleh ke tidak. Nampak? Okey, itu sebab kalau hari ni you berniaga, kalau you katakanlah you jual barang, kata tuan-tuan, you jual barang, you untung. Okey, tapi dalam masa yang sama you jaga ketaatan you pada Allah, you dapat untung dalam erti kata yang sebenarnya. Tapi kalau you rugi tuan-tuan hari ni, tak dapat jual barang, kos tinggi dan sebagainya, orang tak beli barang you, tetapi you beramal soleh, walaupun orang nampak you rugi, tapi yang sebenarnya you untung. So maknanya bagi orang Islam, kalau dia buat apa juga kerja tuan-tuan,
dia ikut peraturan Allah, dia dapat pun apa dia hendak, dia tak dapat pun apa dia hendak, dia tetap Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau dia rugi pun tapi dia buat amal soleh, apa akan berlaku? Allah akan cover balik kerugian dia. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam hidup ni you nak duit yang banyak ke duit yang sikit? Kita berniaga, kita nak duit ke tak? Dia kata, Ustaz tanya soalan apa ni? Mestilah nak duit yang banyak. Betul ke? Bagi saya dalil bahawa you nak duit yang banyak. Saya nak dalil ke? Itu sebab hari tuan-tuan, itu sebab kenapa kita kena bawa Quran tu dalam kita punya day to day punya understanding. Kalau tak ada stres kita, sebab nak dapat duit banyak senang ke susah? Senang. Boleh kita bincang. Senang dapat duit banyak ni. Saya nak beli tanah tuan. Ada 1,190,000. Saya dah bayar deposit dah 50,000. Kalau tuan-tuan kata nak cari duit senang, kita bincang lepas ni kan belakang. Okey, macam mana cari duit senang? Susah tuan cari duit. Okey. Tapi Allah bukan suruh cari duit. Allah suruh buat apa? Amal soleh. Okey, hari ni tuan-tuan bukan penting duit tu banyak atau sikit. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau duit sikit cukup atau tak cukup? Tak cukup. Kalau banyak? Okey, kalau sikit tak cukup, kalau banyak tak cukup. So apa bezanya banyak dan sikit? Tak ada beza. Kan baiklah sikit tuan-tuan. Kenapa? Kenapa baik sikit? Kalau katakan sikit tak cukup, banyak pun tak cukup, tak ada beza banyak dengan sikit. So lebih baik sikit. Kenapa? Payah nak jawab tu. Kenapa lebih baik sikit? Sebab risiko dia kecil. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau kita duit banyak, ramai orang prihatin. Betul? Siapa yang prihatin? Pencuri pun prihatin kan tuan-tuan. Tak ada risiko dia tinggi. Baik duit sikit tak? Kalau tak ada beza duit banyak dan duit sikit tu tak Dua-dua tak cukup. So sekarang ni tuan-tuan nak duit apa? Duit yang cukup. Macam mana dapat duit yang cukup? Kena kerja lebih lah Ustaz. Betul? Nak dapat duit cukup kena kerja lebih. Saya minta dalil kan? Tu masalah nak cari dalil tu. Tak ada tuan-tuan Nak dapat duit yang cukup adalah dengan amal soleh. Tu ayat yang saya baca tadi. Balik pada surah Talaq yang kita kata ayat 1000 dinar tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, lakukan amal soleh, aku akan bagi kecukupan kepada mereka. Nampak? Itu sebab tuan-tuan, apa juga kita punya kerja tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tenang dalam hidup ni, baik tuan-tuan menjaga ke, tuan-tuan bekerja, apa juga urusan tuan-tuan, fokus utama adalah amal soleh. Itu fokus utama. Okey, itu yang sebenarnya untung yang paling bernilai sekali tuan-tuan, sebab dia jaminan kehidupan kita. Sama ada kita nak hidup dengan apa kecukupan. Dia kalau hidup tak cukup tuan-tuan, kita akan rasa stres betul tak Kita nak hidup bahagia ni, salah satu daripada dia punya ciri dia mesti ada kecukupan. Kalau tak ada kecukupan, kita tak bahagia. Okey, walaupun banyak. Tapi nak cakap cukup, nak dapat cukup ni bukan dengan banyak. Sebab kalau banyak tuan-tuan, berapa banyak orang yang banyak duit tapi tak cukup. Jadi syarat cukup tu bukan banyak. Syarat cukup tu apa? Syarat cukup itu adalah amal soleh. So makna hari ni kalau kita buat amal soleh, sikit pun boleh cukup, banyak pun cukup. Nampak tu? Itu rahsia dia yang manusia tak nampak. Okey? Kenapa tak nampak? Sebab kita tak ngaji Quran. Jadi balik pada apa? Pada yang ini yang yang saya nak ambil prinsip daripada apa makna kemenangan, apa makna kejayaan, apa makna kebaikan dalam hidup ni. Yang Allah beritahu, menang dalam Islam bukan maksud yang manusia cipta hari ini. Kalau berperang, kita kalahkan musuh, makna kita menang. Kalau musuh bunuh kita, makna kita kalah. Tidak. Dalam Islam, menang adalah apabila kita taat kepada Allah. Untung adalah apabila kita taat kepada Allah. Nampak tu? Allah bagi kita prinsip hidup yang mudah tuan-tuan. Apa maksud mudah? Bahawa kemenangan, kejayaan, keuntungan adalah amal soleh yang within our control. Bukan kemenangan itu adalah results. Bukan.
pencapaian. Sedangkan kita tak mampu nak kontrol results. Tengok ya, daripada semua peristiwa-peristiwa tu, walaupun Allah cerita benda ni, peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, tapi dia punya prinsipal dia apply sekarang dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Hari ni kalau kita berniaga, kita tak capai apa yang kita nak, kita kata kita gagal. Kita capai apa yang kita nak, kita kata kita berjaya. Sedangkan kesemua pencapaian tu is beyond our control. Itu yang buat kita stres. Sedangkan Allah kata kamu punya kejayaan adalah amal soleh. Itu sebab yang jadi orang Islam strong, tuan-tuan, dalam berperang. Itu sebab kalau kita tengok dalam peperangan Mu'tah, ketika itu ada 30,000 orang Islam. Okey. Peperangan itu diketuai oleh Khalid bin Walid. Peperangan yang pertama, tentera Islam dia dipanggil menghadapi tentera Rom, yang raja masa tu nama dia Kaisar.